Okey, Assalamualaikum. Salam Syawal yang ke apa? 7 kan? Dah 7 Syawal dah hari ni. Alhamdulillah dah 7 Syawal dah. Seminggu dah kita beraya. Oh, sekejap lupa pula nak pasang lagu raya. Okey, tu. Masih lagi dalam mood raya. Semua masih lagi dalam mood raya. Alhamdulillah. Walaupun tak ada kunjungan apa semua, tapi tengok dekat apa ni, dekat status WhatsApp apa semua tu macam meriah jugalah. Ada yang buat lontong, ada yang buat apa, ketupat apa semua tu. Yang tu memang wajib ada. Selalunya lah untuk orang Malaysia ni wajib ada ketupat, lemang. Ketupat pun macam-macam jenis. Ada ketupat palas, ada ketupat nasi, ada yang buat bihun sup, ada yang buat laksa. Alhamdulillah masih lagi meriah. Walaupun kita dalam keadaan kena apa ni, berkurung lah kan, berkurung dalam keadaan PKP, masih lagi meriah kita punya perayaan raya kita. Alhamdulillah. So hari ni dah seminggu dah kita menyambut Syawal. Alhamdulillah hari ni Syawal yang ke-7. Okey. So banyak orang yang dah mula bekerja kan. Tapi rutin sebagai seorang ibu, dia tak ada break kan, dia tak ada cuti-cuti. Walaupun raya ke tak raya ke, sama juga rutin dia. Okey. So topik hari ni hari Rabu, Kak Mas akan share tentang tips sahaja. Okey, hari Rabu tentang tips. Apa tips yang Kak Mas nak share hari ni? Kak Mas nak share tentang cara kita nak atasi anak yang kuat merajuk. Ingat anak tak reti merajuk ke? Anak kecil-kecil ni. Dia ada juga rasa kan, dia ada juga perasaan. So dia akan merajuk juga. Contoh kalau macam kita tak dapat nak beli apa-apa dekat dia kan, dia minta apa-apa kita tak dapat nak beli, dia merajuk juga. Okay, so macam mana kita nak atasi benda ni? Hai Hani Suraya, hai, thank you sebab tengok. Okay, so biasanya untuk yang anak yang berumur 0 ke 12 bulan ni, okay, 0 ke 1 tahun lah, 12 bulan kan, biasanya diorang ni masih lagi, orang kata, berjiwa halus. Kan, berjiwa halus, sensitif lah kan. Dan karakter tu kita memang boleh tengok daripada dia orang kecil lagi sebenarnya. Okay, bila dah 0 ke 1 tahun ni, kita dah boleh nampak lah sikit-sikit karakter dia tu. Okay, cara kita nak atasi dia, nak pujuk dia supaya dia tak kecil hati ke apa, cara dia, kita kena angkat dia. Sebab baru setahun kan, boleh lagi nak angkat tu, boleh lagi nak dukung kan. Angkat dia, kita bisik dekat dia, tak apalah adik janganlah merajuk kalau tak dapat ni. Okay, nanti ibu beli. Macam tu, pujuk dia, janganlah menangis, janganlah merajuk, nanti ibu belilah. Macam tu. Tapi adik kena jadi good boy lah. Kena pujuk macam tu lah. Kena bagi cara nak pujuk dia. Untuk anak yang 0 ke 12 bulan ni adalah dengan kita bisikkan dengan lembut. Bisikkan dengan lembut, bagi tahu dekat dia, janganlah merajuk, janganlah menangis. Pujuk macam tu lah, sambil dukung dia kan. Bisik ke telinga dia. Itu yang umur 0 ke 12 bulan, sampai ke setahun kan. Okey, bila anak tu dah makin meningkat umur dia, dia akan dia akan mula tunjukkan dia punya emosi dia. Okey, so dia akan ada tantrum punya stage lah. Okey, so kalau antara umur 1.5 tahun sampai ke 4 tahun ni, cara kita nak atasi benda tu, tantrum tu, ya, emosi tak terkawal. Maksudnya macam anak tu dia nak sesuatu, dia tak dapat. So dia tak boleh nak kontrol lagi emosi dia tu. So dia akan tantrum lah. Dia akan macam berguling-guling atas lantai ke apa ke. Dia akan macam tu. Okay, so macam mana cara kita nak atasi dia adalah kita kena peluk juga anak. Okay, bila dia jadi macam tu, ngamuk macam tu, peluk anak tu daripada belakang badan dia pun boleh. Lepas tu kita boleh baca doa dekat dia, ataupun kita boleh bisik dekat telinga dia supaya dia tenang, supaya dia relax macam tu. Ataupun kita boleh ambil air, basuhkan sikit muka anak tu, sebab anak tu tengah mengamuk ni. Tengah mengamuk kan. Basuhkan sikit apa semua. Lepas tu
Selalunya anak bila dia mengamuk-mengamuk ni dia akan letih kan. So kita bagi dia tidur lah. Macam tu. Kita pujuk dia, kita peluk dia, bisik kat telinga dia, perlahan-perlahan baca doa ke apa, usap belakang badan dia sampai dia tidur. Selalunya dia macam tu. Okey? Sebab dia akan letih sebenarnya bila dia bila dia mengamuk tu, dia akan letih lah. So dia akan tidur. Bila dia tidur tu, dia bangun tu dia takkan sambung lah. Sebab dia memang dah letih. Macam tu. Okey? Bila anak tu makin meningkat, kita kena benarkan dia ekspresikan apa yang dia rasa. Macam tu. Okey? So kita kena macam bantu dia untuk tenang lah. Contohlah kalau anak ni jenis, kalau macam dia merajuk, dia mengamuk, dia akan jenis baling-baling barang ke apa kan. Tak apalah, kita biar dulu. Tapi janganlah kalau dia baling pisau pun kita nak biar kan. Kalau dia baling setakat baling mainan ke, baling bantal ke, tak apa, kita biar je dulu apa semua. Bila anak tu macam dah bertenang sikit, dia macam dah slow sikit kan, kita pergi dekat dia, kita pergi dekat dia, kita peluk dia. Bukan peluk dia. Okey, peluk dia. Lepas tu kita kena bagi tahu dekat dia kenapa tak boleh baling barang tu, kenapa salah bila baling barang tu. Kena bagi tahu macam tu supaya dia tahu, bila aku mengamuk ni tak boleh baling barang ni, nanti barang tu ibu cakap nanti barang tu rosak. Bila rosak nak kena beli baru. Sementara nak tunggu beli tu, nak main apa, mainan tak ada. Macam tu kita kena ajar dia supaya kelakuan anak tu kita boleh bentuklah, kita boleh ubah sebenarnya. Okey, itu kita biarkan dululah. Kira stage yang bila dia dah besar sikit tu, kita biarkan dulu dia ekspreskan diri dia. Lepas tu kita pujuk balik. Macam tu. Okey. Kemudian bila anak tu dah meningkat dewasa lagi, sampai ke 4 tahun ni, dia dah mula menunjukkan karakter dia. Karakter dia. Okey. Kita boleh tengoklah tantrum dia ni adakah kerana ledakan emosi yang tidak dikendalikan dengan betul. Macam tu. Kita kena tengok pattern dia punya tantrum tu. Contoh macam dia sangat-sangat kecewa ke, dia sedih sangat-sangat ke, dia penat sangat-sangat tak cukup tidur ke apa ke kan. Kena kita anak yang selalu kita marah-marah ke, kita jerit ke apa semua kan, kita kena masa tu bila anak tu dah meningkat, macam umur dah 3-4 tahun, dia akan menunjukkan karakter dia lah masa tu. Okey. So sebenarnya cara anak tu menunjukkan dia punya karakter tantrum dia tu adalah berdasarkan daripada experience ataupun pengalaman yang dia dapat daripada dia kecil tu. Okey. Sebab itu ibu dengan ayah ni dia kena bijak lah. Dia kena bijak macam mana nak kawal anak dia daripada dia kecil tu. Macam mana nak kawal anak dia punya emosi kan, perbuatan mereka tu, bila cara mereka mengekspreskan rasa tak puas hati ke, rasa marah ke. Kita sebagai mak ayah, kita kena tahu macam mana kita nak tackle supaya anak tu bila dia membesar, dia punya tahap emosi dia tu dia boleh kawal. Maksudnya dia tak adalah macam tahap yang kita pun sebagai mak ayah tak boleh nak buat apa-apa ni. Macam tu kan. So kita kena pandai kawal. Sebab masa dia umur lebih kurang 3-4 tahun tu, dia dah tunjuklah karakter dia. Agak mencabar untuk dikawal. Tapi kalau kita kawal daripada awal, tak ada masalah. Dia akan jadi senang lah. Sebab kita dah train anak tu untuk nak kawal emosi dia. Macam tu. Okay. So itu saja 4 saja cara yang Kak Maz nak share tentang macam mana cara kita nak atasi anak yang kuat merajuk, yang tantrum apa semua ni kan. Itu adalah 4 cara. Kiranya kesimpulan daripada apa yang Kak Maz share tu adalah memang cara mak ayah didik jugalah. Cara mak ayah didik dan cara mak ayah bantu anak untuk kontrol emosi tu. Okey, itu saja. So promosi untuk raya dah tamat dah hari tu. Habis 15 hari bulan hari tu. Okey. 15 hari bulan. Dah berapa hari dah tamat. Tapi jangan risau, promo Bimal ni masih lagi berjalan. Promo biasalah masih lagi berjalan. 1 botol harga yang sama 120. 2 botol pun sama juga 18 dan 3 botol 240. Okey. Berbaloi sebenarnya kalau you all ambil banyak-banyak ni. Sebab apa? Sebab bila susu tu dah meriah, you habiskan saja. Ibu habiskan saja sampailah botol sampai dah habis Bimam ni untuk maintainkan susu tu.